ourselves a big hand. Yang berbahagia, Dato' Rumaisi bin Bahari, Dato' Pandai Ipoh, CEO Tourist Perak, Jack Rumais, Pertubuhan Kebajikan A to Z, Honorable Advisor Dato' Kan Tekong, yang di Sauma Kawasan Pertubuhan Kebajikan A to Z, Advisor Mr. Lee Kam Hee, AMP, and our President. This is slide. Where are you? Yeah. Thank you, the Sims and our Cegu, Israel. Because of them, we are here. The art, the heart. Can you see? The art actually is our heart. The heart of Perak. We are talking about timeless of art, food, and culture. This evening, because of food, that's why we are here, right? And not only the food, it's all about our culture, right? Especially all the artists led by our Pertubuhan Pelukis Perak, Dato' Dr. Ahmad Rafiq Ibrahim. Because of you, we are hunger of art. Actually, to me, what is art all about? I know nothing about art. But if I keep on saying that I don't know art, I tell you, we are losing the market share. Because Tati Winnie Lu, our Branding Association of Malaysia, today is our co-organizer all the way from KL, but she is from Ipoh. Next to her is Dato' Richard. Is accompanying Dato' Winnie. Dato' Winnie is from Ipoh. Ipoh Marim tak ada big hand eh, Ipoh Marim. And not only that, just look at this picture. Miss Malaysia during 1995 is going to 2025, still very pretty, right? Ladies, shall we give her a big hand? Miss Anita, can you stand up a bit? Stand up. Wow, you see, the tallest in Ipoh. And SME Perak Vice President Mr. Tan, Woksel Tan, and our friends, Essos Line all the way from KL, but father from Ipoh. He's a touring king now. That's why we are here. Why are we here? Actually, everybody is asking, why are we here? I don't know why, because of the food I'm here. Alright, after I tell you why. And of course, not only describe about Essos. Essos is our project Ipoh Cemerlang Advisor. Together with our Tuan Ustaz Hafiz. You know, you don't look at the Hafiz, behind. He's behind, got a follower, Facebook more than 10,000 and the TikTok more than 40,000. Actually now, we are, a lot of people look at here. Why we are here? And then other Green Acres Retirement Village, our GM, where's our GM? Mr. James, right? And all the residents, some of the residents. And I will not forget another person, very is a giant with us. Do you know the Palai Pompa? Our Tun Sherilyn.
Okay, let me continue my speech. Pemimpin-pemimpin masyarakat serta ketua-ketua bersatu, persatuan dan pertubuhan, bukan kerajaan dan para media hadirin sekalian. Salam sejahtera, selamat petang dan salam satu Malaysia. Wanakkam, 欢迎大家过来。Wanakkam, bye. Am I right? What's not? 欢迎大家嘛。Okay, and praise the Lord. We are here. And hari sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kehadiran sekalian petang ini. Pertubuhan Kebajikan A to Z sebagai pihak pengancur program ini. I'm the founder of this ADG since 2009. Bahagian saya atas sokongan sebenar hati kepada Majlis Bandaraya Ipoh menjadi pihak pengakuan Branding Association Malaysia and Taki Minimu and bersama all the just I mentioned all the name and come to this petang ini. Pertamanya, setinggi-tinggi tanya kepada Dato' Rumaisi dinobatkan sebagai penerima anugerah kepilihan pihak berkuasa tempatan terbaik kategori bandaraya serta anugerah kecerdasan Menteri KPKD 2023 di Kuala Lumpur minggu lepas. Pencapaian kerajaan beliau amat kami menghargai. Selain daripada ini, saya mengucapkan tanya kepada Tuan Uso, Tuan Syarudi, para pompa dan menyelamat Meru Raya Ipoh juga menangi anugerah hijau KPKD 2023. This is the reason why Green was born here. This is the anugerah. Kebanggaan Perak terutamanya Pantai Ipoh. Sebenar tahun melawat Perak 2024 yang akan datang, saya mengumumkan projek yang dianjurkan ialah menciptakan lukisan murad kekasih Datuk Bandar Ipoh yang berbahagia Datuk Rumaisi bin Baharudin. Tajuk lukisannya ialah Ipoh Cemerlang. That's why just now you received the pin from the Malaysian flag, handmade. This is one of the anugerah from us, Datuk. Shall we give a big hand? Murad kekasih akan jadikan foto tangkapan akan diletakkan di lokasi tempat-tempat berlangsungnya Ipoh selepas pembukaan rasmi Murad kekasih Ipoh Cemerlang. Terutama projek ini sejajar dengan komitmen Dato' Rumaisi untuk promosi, that's why my English campur-campur sikit dan membagikan seni kebudayaan negeri Perak. Jangan ketawa tau, saya bahasa lebih baik dari itu apa Facebook itu founder. Atas kejayaan Dato' Rumaisi, Perak telah diizinkan rangkaian badan kreatif dalam bidang musik bersembenan dengan Hari Bantar sedunia oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bulan lepas. Datuk merupakan inspirasi beranak yang penting dengan keboleh berjaya
beliau dalam bidang seni dan kerja amal sejati bagi masyarakat Malaysia. Kami menghargai pencapaian atas kejayaan beliau yang membanggakan Perak di Malaysia, malam ASEAN Tenggara. Kami yakin bahawa projek ini akan meningkatkan potensi pelancongan tempatan dan negara asing ke Ipoh. Di samping itu, projek ini akan memupuk rasa kebanggaan komuniti dan menjadi sumber motivasi masyarakat demi membangkitkan ekonomi kepada semua usahawan berniaga tempatan Perak. Projek ini akan membangkitkan kebudayaan seni di antara masyarakat Perak serta mengalahkan pelukis-pelukis tempatan dengan mencipta karya seni kreatif yang mengembangkan dunia. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan juta terima kasih terutamanya kepada saya berbahagia Datuk Rumaizi, Datuk Tanda Ipoh, Datuk-datuk, tati-tati, tuan-tuan dan puan-puan, semua rakan media di atas kerjasama sokongan yang diberikan kepada Pertubuhan Kebajikan A to Z dalam mencayakan majlis pada hari ini. Sekian, terima kasih. A very good evening to our guest of honor, Datuk Rumaizi, my very amazing VP, Branding Association VP, Jeff Lai. I didn't know your Malay is so powerful. That one, I must say, I apologize. I have to speak in English. And very distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. When Jeff told me about this project, I told Jeff, I'm Ipoh Marie, so this must go on and must do it. And we were just faithfully waiting for Dato' Banda to give us a slot, even to launch this, delay after delay, but finally, we are all here. I came for a reason, especially because when I realized that a good old friend that I know for a long time became the Oscar winner. We have many ideas that just come along and say, we got to do something for Perak. I've been outstanding elsewhere, but somehow in my own hometown, many people do not know what I do because I left Perak for a long time when I was young. I somehow felt Kuala Lumpur was a greener pasture and always step back home, just really nothing like the food. Food is the best in Ipoh, wherever I go. My husband is from Malacca. When he was dating me, he keeps saying Malacca food was so good. I said, I'm sorry. Perak, Ipoh food, any food, only in Perak is the best. And finally, I convinced him. He kept telling me, nothing like Ipoh food. So you see, sometimes you have to win someone over to sokong and support me at the same time. And all right, we go back to something more serious. Okay, on behalf of the Branding Association, I am really, or rather we at Branding Association, we are really overwhelmed by our dear friends' dedication to get this thing started. I think this is such an amazing and a unique project. I personally love arts. I'm in the creative business of hair, anything nails, top to toe, makeup. When anyone get married, we got to be like involved, whether it's photography, anything, we are involved. But arts is something really close to my heart. And especially when Jeff told me about this unique project, I said, Jeff, go for it. This is going to be a pinnacle of success for our association because to a lot of people, Branding Association is only about networking,
people get together, talk about brands, talk about this. No, we talk about cultures, we talk about love, we talk about food, timeless things. So many brands here are timeless. Just I have a chit chat with Dato' Gan. I probably born to eat peanuts. I love peanuts. And the only brand I know is my Thumbs Up. My mom started with that. And Dato' Gan amazingly told me, I mean, because he's the second gen, he told me his brand is 70 years old. How amazing, right? I wish that my brand will stay that strong. We are going to end our 44, 45 in the coming. So branding association is really about very old, strong brands of the country put together and become one. So that's why we are Branding Association of Malaysia, not just Perak, not just Ipoh or Penang, anyway. It's for the country. So, and I really congratulate VP Jeff for putting this whole thing together, especially being the founder of the A to C charity organization. It's something really fantastic. For someone who is, if I'm not wrong, insurance to begin with, right? From insurance to going into business, going into associational work, and now charity organization. This is something really fantastic, yeah. And the heart of Perak, especially when you're talking about timeless arts, Malaysia especially have so many fantastic artists. And I got a chance to meet some amazing artists like Lena and so many, even like the president there. So everyone that I got a chance to talk to have something, a story. And if their story is being recorded and remembered, imagine one day when Dato' Bandar, I hope it's going to happen, a mural wall happening right in the Perak city where you could attract lots of tourists, even from the country of Malaysia coming by to take a picture of whatever that happened in Ipoh is to be embossed and drawn on a wall. I think that is going to be fantastic. I really hope that day will happen. Dato' Bandar, can we give a high five and shake hand later? So, yeah, he already shook hand. Put it into record, must take a picture. So, you see, because this is something we really wish for, and especially because we are really in this together as Perakian, and I am really here to support Jeff. And on behalf of the Branding Association, once again, thank you so much for having me. And giving me a chance to try Ipoh food again today. So, thank you once again. Producer Mr. Jeff Lai, pengasas organisasi kebajikan A to Z, Cik Normalis bin Musa, CEO Tourism Perak, Div kehormat, rakan-rakan media dan seluruh hadirin yang saya hormati sekalian. Di kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan saya kepada Yang Besar Mr. Jeff Lai, pengasas organisasi kebajikan A to Z, kerana sudi menjemput saya hadir pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sektor pelancongan telah dilihat sebagai sektor yang berpotensi besar untuk dimajukan dan dijangka akan menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara dan negeri pada masa depan. Visi pelancongan negeri Perak adalah untuk menjadikan negeri Perak sebagai sebuah destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa berasaskan kemewahan sejarah budaya dan alam semula jadi. Prestasi pelancongan domestik Malaysia, keluaran Kementerian Ekonomi Jabatan Perangkaan Malaysia mendapati suku tahun pertama 2023 ialah 48.6 juta orang berbanding 46.8 juta orang pada suku tahun keempat 2022, iaitu peningkatan 3.9%. Berdasarkan survei pelancongan domestik 2022 Jabatan Perangkaan Malaysia, statistik pelancongan domestik mengikut negeri Perak 2022 adalah sebanyak 14,567,000 pelawat domestik dengan pembelanjaan sekitar 4,500
41 juta jumlah terimaan. Berdasarkan perolehan data kadar pelancong ke kawasan data pelancongan MBI seperti Tasik Cermin, Gunung Lang, Peting Zoo, Basuh Tambun dan lain-lain akan semakin meningkat tahap kunjungannya. Bagi kes contoh Gunung Mak Surat menerima data pelancongan suku kedua pada Jun 22 orang, Julai 32 orang, Ogos 173 orang, September 73 orang dan Oktober 49 orang. Dan untuk makluman juga, perolehan data pihak majlis boleh menerima yang mengeluarkan data pada tahun 2022. Sekiranya kita mula data tahun 2023, kita perlu mengeluarkan data tahun mendatang. Jadi banyak ni ingat cerita ni rasa macam tak seronok kita baca. Memang bagi saya semua tahu melawat ini cerita. Saya fokus saya macam ni. Dalam apa-apa servis, bisnes, pelancongan part of the service sector. Kalau kita baca tokoh dalam marketing daripada McKinsey, dia selalu cakap tentang 4P's, 4P. It's about product, it's about place, it's about price, it's about promotion. Kan? Di Ipoh sekali kita kena review balik what is our best product, selling point kita. It's about product. Saya ambil contoh, ada satu tempat, tapi saya tak nak cerita, di Malaysia, tapi saya dah pergi melawatnya. Dia telah melakukan hampir 1 bilion ringgit bagi pembangunan produk. Tetapi masa baru ni dia datang jumpa saya, minta saya bagi bantu dia untuk buat plan strategik pelancongan. Dia kata walaupun dia invest about 1 bilion ringgit for produk, tetapi kadar pelancongan dia bila dia review, dia kalah dengan itu. Dia kata, mengapa begitu? Tadi saya kata kat dia, masalah you tak invest untuk promotion. You boleh buat satu rumah ataupun sebuah makanan yang sedap, tapi kalau orang tak tahu benda itu sedap, orang tak tahu. Tapi ada kalanya, you buat produk yang mungkin nasi lemak you tak berapa nak sedap, tapi you promote dengan baik, mungkin orang beratur untuk makan produk. The power of promotion. That is a perkara yang berlaku hari ini. Perkara yang berlaku dalam bisnes hari ini adalah berkaitan dengan pengantara. Kita tengok hari ini, syarikat hotel terbesar, dia tidak memiliki satu hotel. Dia hanya jadi ejen menjual di hotel. Syarikat kenderaan tidak ada memiliki satu kenderaan. Syarikat pengedar makanan tak ada satu kedai makan, grab food. Tapi apa yang dia ada adalah pengantara. That is a part of promotion and also place. So dalam itu saya kata, the strategy dalam kita membangunkan industri pelancongan ini berkaitan dengan yang mana kita selalu terlupa berkaitan dengan promotion, place and also price. Mengatakan lagi satu, price sangat penting dalam kita membangunkan this industry. Ada satu tempat, saya tak mau bercerita, nanti orang marah saya. Bila price dia pada satu masa dia melampaui pada average price for this market, orang tak pergi tempat. Orang akan memilih ke tempat lain. Dan dia dah nampak. Kerana dia berfikir, pada waktu dia berfikir, dengan menaikkan price, dia fikir dia akan mendapat keuntungan yang lebih. Tapi dia lupa falsafah ataupun konsep demand and supply. When you increase the price, you mungkin akan menurunkan demand and your supply tak. So bagi saya perkara-perkara macam ini kita kena ambil kira dalam pembangunan. Dan because of the promotion marketing, kita bukan saja perlukan promotion di peringkat negara ataupun lokal, tapi kita perlu dapat recognition di peringkat international. That's why Ipoh alhamdulillah 31 Oktober itu sedang pun dibuat pengumuman oleh UNESCO yang Ipoh termasuk dalam Creative City. Dan saya pilih tema muzik because saya suka art. Dia ada berbagai video. Because music adalah sebahagian daripada seni. Dan saya juga sedang merancang untuk menjadikan Ipoh sebagai satu kalau tadi Creative City, the second city in Malaysia. Second city in Malaysia.
after kucing, tapi kucing go for the gastronomy food, but kita go for the visit. Singapore go for fashion. Singapore also have to see, but fashion. Kuala Lumpur nak check. Cuma saya dah nampak apa yang kita nak buat. Because of the kerana dengan perginya muzik, manusia akan melihat Ipoh ini sudah termasuk di dalam satu kelompok bandar budaya. Dan kalau kita boleh jadikan, ini my vision, untuk menjadikan Ipoh ini sebagai bandar seni pertama di Malaysia dan mungkin menjadi bandar seni kedua di Asia Tenggara. Sebab kalau kita kaji, hanya ada satu je di Asia Tenggara yang kita maksud sebagai City of Art, iaitu di Indonesia Ambon. Ambon sini Bali. Yes, a part, because of the Indonesian culture, Bali ni international tu, dia letakkan Ambon sebagai creative city, correct art city for Indonesia. Bahawa Indonesia dia suka city dia suka seni. Sebab itu dia punya parti mereka dulu golongan karya. Why not Ipoh pergi sebagai bandar dalam Asia Tenggara dan pertama dalam Malaysia. Kenapa? Bila perkara-perkara ini pergi, saya tertarik bila saya tengok ekonomi pelancongan sangat berkait dengan kreatif ekonomi. Dan saya tertarik apabila saya terbaca satu artikel dan disahkan oleh Menteri MITI itu. Dia kata kreatif ekonomi ini menyumbangkan kepada dunia sekarang nearly 3 trilion USD untuk seluruh dunia. Ini maklumat yang saya baca lah. Betul atau saya tak pasti. 3 trilion dolar seluruh dunia. Mungkin kita rasa pelik, tapi bila saya baca, benda ini bukan pelik. Di Amerika Syarikat, kalau kita tengok industri perfilman Hollywood saja, it's a billion of industry. Pelakon-pelakon model-model di Amerika Syarikat bertaraf miliarder hanya berlakon satu filem. Because this creative industry in United States, even in Europe, even now in China, in India, they are millionaires, they are billionaires. So why not people jadi macam ni? Dan pada waktu itu kita akan menjadi, mungkin bukan sekarang, this is a visionary, mungkin 10 tahun, 20 tahun, mungkin tak jadi masa. Tapi mungkin satu hari nanti, siapa tahu, kita lebih hebat daripada bangsa. That is perkara-perkara yang saya rasa untuk saya kongsikan bersama tentang vision. So bagi saya tak ada. Saya ingat lagi waktu saya datang Datuk Bandar tahun 2020, waktu COVID, saya pernah bercakap pada beberapa kawan masuk ke Kementerian Pelancongan dulu. Dia cakap apa yang punya plan strategik, saya cakap dengan pegawai ini masa dia. Saya kata Ipoh akan jadi bandar pelancongan tahun 2025. A few friends, my friend kata, nak gelap apa dia Ipoh? Saya diketawakan. Dia kata Ipoh nak pelancongan, apa ada ke Ipoh? Dia kata Concubine Line. Banyak kawan saya tu orang belah dah. Concubine Line tu dia kata meter tu nak buat jadi pelancongan, betul? Waktu itu ketawa. Tapi saya cakap tak payah tunggu 2025. Tahun ini saja, 2023, pelancongan di Ipoh untuk pelancong asing yang menetap di hotel di Ipoh sudah 30 atau 40 kali ganda. Saya ambil contoh. 2019, foreign tourist yang datang ke Ipoh bermalam hanya sekitar 5,000 orang. Tahun ini saja, sehingga bulan Ogos, kita sudah ada 100,000. 2019, 2020, jadi 2020, kita ada 4 atau 5 hotel yang terpaksa kita tutup dulu. Hari ini, kenyataan bulan 9 itu, Menteri Transport beritahu kat kita, hotel di Ipoh sudah tak cukup. Kita perlukan lebih pilih hotel. Kita create lagi hotel. So, that's a perkara yang saya katakan,
3 tahun dulu, 4 tahun dulu, orang tak nak datang Ipoh, hari ini bilik kita nak cuba. Bayangkan kalau kita kerja lebih kuat lagi, kemungkinan kita boleh pergi lebih jauh. Bayangkan. That is just mission. Dan saya rasa kita boleh buat kalau kita kerjasama. Jangan ada pemisah. Saya cakap selama ini kita punya strategi, kerajaan dia berjalan satu, NGO jalan satu, pihak swasta jalan satu. Dia bagi sebagai railway track. The government they have their own railway track, the private sector their own railway track, and also the NGO they have their own railway track. Now no more, we work together. Ya, dengan bekerjasama sajalah baru kita boleh menjadi kuat. Kalau kita lihat banyak negara-negara ini telah berjaya untuk menyatukan perbezaan mereka dan kemudian mereka menjadi lebih mantap. Ambil contoh, very simple negara jiran kita, Indonesia. Kalau kita tengok satu masa dulu Indonesia selalu terpisah kerana wilayahnya, kan? Bila datang the new president, the current president, Bapak Jokowi, dia berjaya menyatukan hampir seluruh wilayah. Kalau Indonesia itu daripada Sabang di Northern Sumatera sampai Merauke di Irian Jaya, dan hari ini Indonesia adalah antara salah satu kuasa ekonomi baru untuk Asia. Kan? Kalau kita tak invest sekarang kita rugi. Macam mana kita dah bilang masa China start 90s kita tak invest, kita rugi. Now China 2040 kalau dia ramalkan oleh PricewaterhouseCoopers tahun 2040, 17 tahun dari sekarang, mereka mungkin akan mengatasi United States daripada sudut GDP. So, apa yang saya cakap ni, kita perlu ambil peluang. Ini adalah perkara yang kita ambil peluang kalau kita mau jadikan bandar kita kuat. Bukan saja bandar kita, negara kita dan negeri kita kuat. Ipoh kuat, Perak kuat, Malaysia kuat. Mulakan dengan lead supporter Tourism Perak, dipersilakan Cik Numalis Musa, CEO Tourism Perak untuk menerima sejak kemarin daripada Datuk Numalis Ibrahim. Itu dia. Tepukan orang kepada Cik Numalis Musa, visit Perak Year 2024, tahun yang paling sibuk untuk Cik Numalis dan tim beliau. Terima kasih. Berikutnya dipersilakan Presiden Pertubuhan Kebajikan A to Z, Miss Sim Slai. Let's welcome Miss Sim Slai, please. Thank you, Miss Sim, yang memang bekerja bertungkus lumus untuk menyiapkan setiap yang diperlukan pada hari ini. Thank you very much. Siap. Berikutnya, mana sekalian tak lain bukan Co-Organizer Branding Association of Malaysia yang berbahagia Datuk Winnie Lu, the President besar. Let's welcome Datuk Winnie Lu. They delivered an excellent speech about the good food, the good people, and the interesting places of Ipoh, including the introduction of more murals. Thank you very much. That's the beginning of it. Smile for the camera. Thank you. The heart of Perak this year. Next, panel welcome Co-Organizer Persatuan Pelukis Perak, President Datuk Dr. Ahmad Lutfi bin Ibrahim. Terima kasih Datuk sudi bersama kita bersama dengan para pelukis yang hebat sekali. Nanti kita akan sama-sama melihat bakat bertaraf antara bangsa pelukis-pelukis daripada Persatuan Pelukis Perak. Thank you very much President Datuk Dr. Ahmad bin Lutfi. Thank you sir. We now welcome the lady who's always thinking how to become green, the Green Green Restaurant and Cafe, Miss Olivia Chun, please. Let's welcome Miss Olivia. There you go. Terima kasih kepada mereka yang mencuba makanan-makanan yang hebat Green Green Restaurant and Cafe bersama anda di sini. Thank you very much. The Green Green Restaurant from the Green Green Grass Home. There you go. Thank you, Miss Olivia Chun. Thank you. Next, may I welcome the Project Ipoh Cemerlang Advisor, Mr. Ersus Lai, who traveled all the way. Thank you, Mr. Ersus, for being here this evening. We are very pleased with your presence, and please keep up the good work. The Ipoh Cemerlang Project Advisor, Ersus Lai.
Pada hari ini beliau sibuk dengan TikTok, Facebook, TikTok Live. Dipersilakan Ustaz Hafiz pada sekalian. Memang 3-4 jam beliau bercakap tak berhenti-henti. Saya lihat dalam Facebook dan TikTok banyak follower yang melihat Ustaz ini bercakap berkenaan dengan projek hari ini. Ucapan terima kasih Ustaz di atas pengorbanan kita pada hari ini. Ini dia Facebook and TikTok Live King is here. Thank you very much. Next, let's welcome the supporter, our next incredible supporter, Mr. Tan from Voxel Advertising Solution. Ini dia. Jika anda lihat LED di depan Ion sekitar City dan seluruh bandara Ipoh, inilah beliau. LED King, Voxel Advertising Solution, Mr. Tan Sesini. Merupakan satu lagi supporter kita untuk projek ini, Bahan Afrika. Thank you, Mr. Tan Sese. Next, may I welcome One Flyer, William Ong, please. One Flyer, William Ong. I think William is not here today. Let's welcome next one. Wow. M. Durian, Sendirian Berhad, Miss Porsche Tan. M. Durian, yes. Please be on stage, Miss Porsche Tan. Tahniah dan hebat, itu dia para sekalian penyampaian yang dilakukan. Thank you very much. Next, let's welcome episode events, the man who's working very hard, Rumanesh Arvind Vijaya. Let's welcome our event manager for today. Episode events. Thank you, Mr. Rumanesh. Keep up the good work. And last but not least, yang terakhir sekali, Green Acres Retirement Village, the manager, Mr. James, please. Mr. James here. Okay. Or can we get any representative from Green Acres Retirement Village to be on stage? Okay. Anyone from Green Acres Retirement Village? Wakil? Okay, we get Miss Malaysia 1975 to be on stage. No problem. Yes, incredible. Thank you, man. You have been so kind, slowly and surely receiving this Green Acres Retirement Village on behalf is Madam. Thank you. Smile for the camera. Thank you on behalf of Green Acres Retirement Village. We love you. Okay, thank you very much. Berikutnya pada sekarang ini merupakan satu surprise di mana kek akan bersama kita. The cake will be on stage, especially for you. Ya, pada sekarang itu dia kek akan bersama kita di pentas untuk 3 achievement yang dibawakan KAS pada hari ini. Pada sekalian ini saya menyebutkan iaitu anugerah pertama, anugerah penarafan Bandar Pintar Malaysia Smart City Early Adopter 2023 oleh Plan Malaysia, dan kedua daripada sekalian anugerah kepimpinan PBT terbaik Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin dan Bandar Kreatif Music UNESCO UCCM. Wah, international and international level pada sekalian 3 anugerah hebat itu dia dibawakan khas untuk Datuk Rumaizi bersama juga dengan warga kerja MBI dan seluruh penduduk Ipoh. Bandaraya terbaik, bandaraya hebat itu dia, Bandaraya Ipoh Bestari Sejahtera. Hebat sekali, terima kasih. Durian kek, Datuk, satu lagi Datuk. Last punya iaitu merupakan penyampaian portrait di bawah KAS yang akan disampaikan oleh Presiden Datuk Dr. Ahmad Lutfi. Ini merupakan satu airbrush portrait yang saya lihat di airbrushkan selama 3 hingga 4 jam. Saya lihat tadi di luar panas-panas itu berjalan-jalan Datuk. Ini memang menakjubkan kerana airbrush ini daripada jauh saya lihat rambut dan mata, saya dah tahu memang Datuk Rumaizi. Dan kita tengok betul tak betul. Lukisan pada sekali bawah KAS dengan Presiden Persatuan Pelukis Perak Datuk Dr. Ahmad Lutfi. Wow, itu dia pada sekalian gambar yang memang 100% confirm portrait Datuk Bandar, dan Datuk Bandar akan sign ya. Sebentar lagi Datuk Bandar diberikan penghormatan untuk
menandatangani potret beliau sendiri. Ini dia bahan sekalian, kehebatan orang Perak, kehebatan orang Ipoh. Kami tepuk 10 kali. Di mana artis dia? Okey, para sekalian, kita ingin tahu siapa artis. Inilah beliau, para sekalian, di bawah matahari terik di pintu masuk Green Green Restaurant. Saya lihat beliau memulakan kerja artis beliau. Ini para sekalian merupakan satu lagi detik kecemerlangan dibawakan khas oleh Persatuan Pelukis Perak yang dibawakan khas diketuai oleh Dato' Dr. Ahmad Rafi. Itu dia signature period right now of Dato' Bandar signing his own portrait and brush for the past 3 hours by our incredible artist. Truly fantastic. Ini dia sekalian, gambar yang saya pandang akan letak di hadapan ataupun di tepi pejabat beliau kerana ia merupakan satu potret yang 100% menyerupai muka Datuk Seri Datuk. Terima kasih. Ini juga hebat dan thank you. Okey, gambar kumpulan dulu, kita ambil gambar kumpulan. Group foto. Kalau boleh artis, okey, kita persilakan artis kita sekali untuk bersama-sama. Yes, kalau kita letak di tengah-tengah. Okey, bagi sedikit dah. Dato' Bandar boleh berdiri tepi potret beliau. Okey, nampak dia. Memang hebat sekali. Beliau bersama juga dengan artis kita. Ini dia pada sekalian, the heart, the art and the incredible, fantastic. Wow, itu dia kaum wanita bersama juga dengan lelaki. Ini dia artis kita daripada seluruh Perak, daripada Teluk Intan, Ipoh dan sebagainya bersama-sama kita. Pada sekalian, gambar kumpulan bersama dengan Dato' Haji Rumaizi bin Bahrain, thumbs up itu dia. Kita letakkan thumbs up sebagai tanda hebat. Itu pun tanda dengan Yin Fasa. Betul, hebat sekali. The food promotion here this evening brought to you for all of you. Okay, are we ready? 3, 2, 1. Okay, there you go. Aha, baba. Itu dia para sekalian yang tiba waktu dia. Giant toys has brought to you. Itu dia para sekalian. Pada hari ini anda akan mencuba. Itu dia. Wah, kalau makan begini besok mesti diperintah kepada yang masih minum. Terima kasih. Hebat sekali saiz beliau ini ditangkap. Wah, di Sungai Perak itu. Terima kasih. Wah, jangan hobi dia itu seperti hati itu lah. Kami kalau saya okay. Thank you very much. Terima kasih. You wonderful evening. Kemudian kepada Dato' Haji Rumaizi bin Bahrain dan juga Jejak Fly. Thank you very much. Cek. Terima kasih kepada semua yang hadir. Bersama saya ni Mr. Jafar daripada A to Z dan juga the team daripada Branding Association. So hari ini kita pergi untuk meraihkan program di art, maknanya selaras dengan cadangan ataupun pengiktirafan kita sebagai Creative City, dan juga tentang untuk cadangan kita juga ke arah Bandar Raya Seni dan Budaya. Ya? Seperti yang kita faham, kalau Ipoh nak menjadi sebuah bandar raya pelancongan, kita perlu ada banyak produk. Kita tak boleh tertumpu kepada satu produk semata-mata. Jadi ada pepatah Cina tu, kalau saya terjemahkan bahasa Melayu lah, dia kata kita tak boleh letakkan semua telur dalam satu bali bakul. Dia kena letak telur tu dalam banyak dapur.
So produk kita perlu ada just bukan saja gastronomi makanan, bukan saja tentang muzik, tapi juga tentang art. So art salah satu daripada apa yang kita tekankan. So hari ini A2Z dengan branding telah bekerjasama dengan Baja Bandar Ipoh untuk membawa produk art itu ke bandaraya. Itu dia. Tok, tadi saya dengar yang pasal mural tu boleh explain sikit tak pasal mural tu? Lebih detail. Yeah, I think it's really our wish as Perakians and from Ipoh especially. We really hope through this whole project we can even have a mural wall Dato' Bandar find a place which is suitable for the artist to paint something which relates to Perak itself, the cultures, the history, and maybe even famous personalities from Ipoh that makes this whole wall as a touristic site where people can come take the pictures of themselves with the wall behind them. I think this is something such an attraction. Because wherever we go, when we travel overseas, we really like very memorable place that bring back to our country. People remember they came to Ipoh and this is what it's all about. So if we can actually create such a wall, wire all the artists and do it in the form of a mural art, I think it's going to be really fantastic. And it's what we all really hope that in the soon months to come, we can make this happen. Ada cadangan tak lokasi Tok? Datuk masa rasa? Kita memang ada lah. Saya ingat yang kita nak fokus kepada Pekanbaru dengan Pekan Lama. Memang ada dekat kita punya lorong seni. Yang mural lama yang sebelum ni tu macam mana? Yang dah pudar-pudar ada sana tu. Itu macam kita itu dia kebanyakannya di bangunan persendirian. Oh, okey. Yang kita buat yang baru. Oh, buat yang baru. So dekat maintain oleh NBI juga. bila tak tahu lagi mah. Paling cepat This year kan. end of the year. No, this year is too rush already. All maybe next year. Yeah, Next year. next year. Because next This year. year, if you more weeks, I think maybe before end of this year lah, before the Christmas lah, we start lah. all the artists we can draw one place. So mural tu akan dukis oleh pelukis-pelukis daripada Perak lah. Artis Perak lah. Saya akan serahkan Okay. Jadi mural ni permanent feature ke permanent ke atau just We need to bincangkan. So this afternoon we draw Dato' Bandar because it's our role model Perak. We just received the anugerah, the bride. So that's why we as a Perakian, especially all the Malukis, so we really hope that we want to learn from Dato' Bandar. That's why we try to write, draw Dato' Bandar. This is what is a kind of education. Okay.